Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, dunia itu akan pergi dan umur itu akhirnya binasa. Namun akhirat semakin dekat kepada kamu. Tetapi kamu tidak mempedulikannya kerana kamu terlalu sibuk dengan dunia dan mengumpul habuan dunia. Kamu adalah musuh-musuh terhadap nikmat Allah Ta'ala. Jika yang datang kepada kamu berupa keburukan daripada Allah, kamu sibuk mendedahkannya ke sana kemari. Tetapi jika yang datang kepada kamu berupa kebaikan dan kenikmatan, kamu berdiam diri dan menyembunyikannya. Ingat, jika kamu terus menyembunyikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan tidak tahu mensyukuri Allah Ta'ala di atas kurniaannya, nanti dia akan merampasnya kembali dari tangan kamu. Ada suatu riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, jika Allah Azza wa Jalla memberikan seorang hamba suatu nikmat, dia suka melihat nikmat itu ditunjukkan. Kaum sufi itu, ingatan mereka hanya satu sahaja, iaitu supaya mereka dapat mengeluarkan semua mata benda dunia itu dari dalam hati mereka sampai hati itu menjadi tenteram. Satu perkara yang menduduki hati itu tidak sama dengan yang banyak. Mereka mengikhlaskan ibadat mereka itu daripada riya, nifaq dan muka-muka. Mereka hanya meneguhkan soal ubudiyah, yakni perhambaan mereka kepada Tuhan Azza wa Jalla. Tetapi sikap kamu sekalian pula hanya mahu menjadi hamba kepada manusia, menjadi hamba kepada sifat-sifat riya, nifaq, hawa nafsu dan mata benda dunia. Yang kamu tunduk ialah kepada puji dan sanjungan dunia. Jadi siapa pun yang benar-benar meneguhkan ubudiyahnya kecuali siapa yang dikehendaki oleh Tuhan Azza wa Jalla, yang merupakan segelintir manusia sahaja. Yang kelihatan selalu ialah si fulan yang menyembah dunia. Mahu biar dunia itu tetap di tangannya seraya takut kehilangan dunia itu. Dan si fulan lagi yang menyembah manusia, takut kepada manusia dan menggantungkan semua harapan kepada manusia itu. Dan ada pula yang menyembah syurga dan semua fikirannya mengharapkan kenikmatan syurga sahaja. Bukan dia meletakkan harapannya kepada Tuhannya. Dan ada lagi yang menyembah neraka, sangat takut kepada neraka dan siksanya, tetapi hatinya tidak pula takut kepada Tuhannya. Bukankah ajaib sekali? Siapa itu manusia? Dan siapa itu syurga dan neraka? Kemudian ingatlah siapa pula selain semua itu. Cuba perhatikan apa yang difirmankan Allah Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Jadilah mereka itu disuruh melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan sepenuh agama kepadanya. Orang-orang arif billah yang benar-benar mengenali Allah Azza wa Jalla, mereka menyembah Allah, mereka menyembah hanya Allah semata-mata, tidak kepada selain Allah. Mereka benar-benar memberikan hak rububiyah, yakni ketuhanan Allah
dan hak perhambaan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Mereka menyembah Allah sesuai kerana lain sebab. Mereka menyembah Allah sesuai dengan perintah Allah serta penuh cinta kepada Allah, bukan kerana lain sebab. Mereka menumpukan semua perhatian mereka kepada Allah serta meninggalkan semua yang selain dia. Tetapi kamu pula bagaimana? Pada hakikatnya kamu hanya gambaran sahaja tanpa roh. Kamu hanya memberikan perhatian kepada yang zahir sahaja. Tetapi kaum sufi menumpukan perhatian kepada yang batin. Kamu umpama bangunan tetapi mereka semuanya kerohanian. Kamu pandang yang zahir, mereka pandang yang batin. Kaum sufi itu ialah carbon copy para Nabi tentang keimanan mereka, tentang kelakuan mereka, bila ke depan atau ke belakang. Dan cara makan minum mereka menyerupai para Nabi. Mereka mengamalkan ilmu mereka sehingga wajarlah mereka menerima warisan daripada Nabi itu. Sesuai seperti yang disabdakan Nabi SAW, para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Wajarlah jika mereka mengamalkan ilmu mereka itu. Mereka menjadi pengganti para Nabi, pewaris dan khalifah mereka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita melihat, mendengar, mentadabburi kalam, nasihat, wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berupa muhasabah serta motivasi agama kita. Syekh Abdul Qadir menyebut beberapa perkara dalam nasihat dan wasiatnya ini. Yang pertama tentang bagaimana kesibukan kita dengan dunia. Dan yang kedua, bagaimana kita terlalu mengeluh bila ada musibah, tetapi tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Terlalu menyebut musibah, tetapi tidak menyebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana Syekh Abdul Qadir menceritakan hakikat para sufi yang sebenar. Mereka cuba meneguhkan perhambaan mereka kepada Allah Ta'ala dengan membuang dunia dan juga membuang sifat-sifat yang menghalang daripada kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, termasuk golongan yang menyembah manusia, yang menyembah hawa nafsu, yang menyembah dunia dan selainnya. Kemudian Syekh menyebut tentang siapakah golongan arif billah, orang yang benar-benar mengenali Allah, bagaimana dia menunjukkan perhambaan yang sebenar kepada Allah SWT. Mereka melihat pada hakikat kehidupan, hakikat amalan, dan mereka ini ialah pewaris Nabi. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka bualkan, semuanya datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan status mereka sebagaimana disebut dalam hadis, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Baik, perkara pertama yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang hakikat kehidupan di dunia. Lambat launnya dunia yang kita ada ini akan pergi. Sebesar mana pun empayar dunia kita, seindah mana pun, sehebat mana pun, dunia yang kita miliki ini sifatnya akan pergi. Maksudnya akan pergi daripada kita. Kalaupun dia tak pergi selama-lamanya dengan berlakunya kiamat. Semua orang akan meninggalkan dunia. Dan semua yang meninggalkan dunia akan menyesal, kerana dia tidak meninggalkannya dengan cara yang betul. Dia meninggalkan dunia dalam keadaan dia menyayanginya, maka dia akan bersedih panjang. Dengan orang yang meninggalkan dunia dengan cara mengambil manfaat untuk akhiratnya. Tentang sesuatu yang kita sayang, bila kita tinggal, kita pun sedih. Kita sayang sangat kat rumah, tinggal rumah sedih. Kita sayang sangat dekat kenderaan, tinggal kenderaan kita, jual kenderaan, sedih.
kita sayang kepada binatang peliharaan kita, maka bila kita terpaksa tinggalkan, maka kita sedih. Bila kita letakkan kecintaan, maka jawapannya sedih. Maka demikian seorang yang cintakan dunia, waktu ditinggalkan dunia, dia akan sedih. Sebab tu orang bila sebut mati, dia pun sedih. Lalu kita tanya, awak sedih apa? Dia pun bayang anak-anak. Dia pun bayang tentang pasangan yang akan ditinggalkan. Dia pun bayang kawan-kawan dia. Dia pun bayang tanah air dia. Kenapa dia bayang tu semua? Sebab dia sayang benda tu. Maka kalau sekiranya dia sayang dengan hawa nafsunya semata-mata, maka dia lah orang yang paling panjang menangis dalam kubur nanti. Dan paling dalam penyesalannya akhirat nanti. Sedangkan yang ditangisinya ini, semuanya akan bersama dengan dia nanti. Dia menangisi anak-anaknya, anak-anak dia akan menyertai dia. Dia menangisi ibu ayahnya akan disertai nanti. Dia menangisi dunia yang ditinggalkan. Allah sediakan apa yang lebih hebat daripada dunia yang ditinggalkan? Syurga. Maka untuk apa dia tunjukkan kesedihan yang melampau? Biar kesedihan meninggal dunia itu cuma kesedihan fitrah. Bukan kesedihan yang dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh hawa nafsu serakah dan dikuasai dengan kecintaan pada dunia yang melampau. Jadi bila berlaku kematian, memanglah kita sedih. Tapi sedih itu fitrah. Macam mana sedih fitrah? Ya, kita sedih sambil mengungkapkan doa dan berharapkan kebaikan. Dan kita juga berkata kita bersedia untuk mengikutinya. Sebagaimana para sahabat bila melihat kematian, mereka kata, pergi dahulu, kami akan mengikori kamu. Kami akan menyusuli kamu. Artinya bila mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kita kata pergi dulu. InsyaAllah saya akan menyertai. Saya akan mengikori, saya akan menyelusurinya. Begitu hakikat pertemuan kita di dunia. Tapi yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir, orang yang dunianya akan pergi tak lama lagi, usianya akan binasa tak lama lagi, akhirat dekat dengan dia, tetapi dia masih tidak peduli persiapannya. Kerana itu orang-orang yang terus melihat dunia lebih bernilai dari akhirat, maka dia terus akan sibuk dengan perkara dunia ini. Sampailah berubah cara dia berfikir, wah akhirat lebih baik, maka dia akan memperbanyakkan akhirat berbanding dunia. Dia rugi orang yang sibuk-sibukkan dirinya dengan dunia dalam keadaan usia dia nak habis. Kerana itu kita pernah sebut bahawa setiap benda dia ada tarik luput. Dia ada tarik luput. Setiap benda kita kena ada target tempohnya. Kalau orang kerja kerajaan pun dia target umur 50, dia akan pencing 55, 56, 58, 60. Kalau seorang tu pencing pada kerjaya, pencing pada apa yang diminatinya, maka dia patut pencing pada perkara yang akan menguntungkannya. Maksudnya, dia perlu pencing dari dunia ini untuk cari perkara yang menguntungkan dia. Saya sibuk-sibuk dunia ni, lepas ni tak apalah, saya terus berikan pada anak-anak. Sekarang masanya untuk saya dengan Allah. Dan orang yang diberikan umur yang panjang, maka sebenarnya diberi oleh Allah dengan peluang yang banyak. Lagi panjang umur kita, lagi banyak peluang kita. Namun, ingat, setiap peluang itu akan menjadikan lidah kita keluh memberi alasan. Setiap peluang yang Allah beri pada kita, umur panjang, kesihatan tubuh badan, kecukupan, keperluan, semua itu ialah peluang-peluang yang bila mana kita sia-siakan, maka lidah kita keluh untuk beri jawapan nanti. Bukankah aku telah berikan kamu kesihatan? Kenapa kamu tidak menyembah aku? Bukankah aku beri umur yang panjang? Kenapa kamu tidak bertaubat? Bukankah aku berikan kamu segala kesenangan, kemudahan? Kenapa kamu tidak mensyukurinya? Maka ingat, setiap kali peluang itu makin banyak kita dapat, maka kita tidak punya alasan yang banyak. Kalau seorang dia tak ada peluang banyak, ya dia ada alasannya. Tetapi seorang yang dia beri peluang yang banyak, umurnya pun sampai 60, 70, maka dia tidak ada alasan lagi di sisi Allah. A'dzarallahu ila mura'in
a'dhalallahu ila mri'in akhara umrahu ila sittina, kata Nabi SAW, Allah tak akan terima uzur orang yang Allah sampaikan umurnya sampai 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in, Tuhan tak akan terima. Apa pun alasan nak cakap, bila dia telah memanjangkan umur kita sampai 60 tahun. Bila orang 60 tahun, dia tak ada alasan. Dia tak ada kata, saya ustaz sibuk cucu ni. Bukan alasan. Saya ustaz sebab lah ada mesyuarat sikit adik tu. Bukan alasan. Maka ada waktu-waktu tuan-tuan boleh kita seperti beralasankan hal akhirat kita dengan hal dunia kita. Saya sibuk, saya nak itu, saya nak ini. Ada waktu ni. Tapi bila sampai satu waktu, maka ini dianggap biadab dengan Allah. Contoh kalau kita ada majikan. Majikan kita dia tahu alasan tu boleh terima atau tidak. Kalau sekiranya kita kata, tuan saya ni buka sekolah ni sibuk urus anak, beli buku teks, beli itu, beli ni. Ya kita terima. Kerana kesibukan tu ada asasnya. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita sudah tidak ada komitmen, lalu kita mula bukan sibuk tapi menyibuk, maka ini disebut a'dzarallahu ila mri'in akhara umrahu ila 60 aman atau 60 sana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah beri tempoh dia sampai 60 tahun, dia tak cakap apa. Ini waktunya dia cuma buat dan buat dan buat. Ini waktunya dia mencari segala kekuatan untuk mengatasi alasan dia. Jadi orang yang disibukkan, dan ini tanda, kata ulama, min alamati i'radillahi ta'ala, atau tanda Allah tak lagi sayang kamu, bila kamu sendiri berpaling dari Allah. Walau Allah beri peluang untuk kamu dekat. Allah beri segala peluang untuk dekat. Umpama kita tetamu, dihidangkan macam-macam makanan, kita yang tak nak sentuh, maka kita sombong. Maka ketika itu Allah berpaling daripada kita. Maksud berpaling Allah, yakni Allah tidak merahmati kita. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan kita sudah tak terbiasa untuk buat baik. Patutnya umur macam ni terbiasa buat baik. Dah tak terbiasa. Kita terbiasa buat jahat pula. Ada orang waktu meniti usia-usia akhir, dia semakin mudah buat baik. Dan dia semakin cepat buat baik. Dia semakin bersungguh buat baik. Ada orang di akhir-akhir usianya, dia makin cepat buat jahat. Dia makin bersungguh-sungguh pula buat jahat. Kita di antara dua golongan ini. Bila kita sudah terbiasa dengan baik, maka pada usia tua kita akan jadi baik dengan mudah. Bila kita sudah terbiasa jadi jahat pada usia kita, maka mudah kita buat jahat lagi. Walaupun kalau ikutnya tak boleh dah, tapi dia boleh buat jahat. Melainkan kalangan orang yang bertaubat. Sebab taubat ini ialah seorang sama ada dia mengubah kebiasaannya menjadi yang jahat menjadi baik. Atau taubat juga memberi maksud dia akan mengangkat keadaannya daripada biasa kepada luar biasa. Sebab taubat, kita tahu, di sana ada taubat para Nabi. Taubat para Nabi bukan daripada dosa, bukan daripada maksiat. Taubat para Nabi untuk menjadikan mereka menjadi lebih kuat ibadat, lebih hebat ibadat. Taubat mereka mengangkat darjat, bukan untuk menghapuskan dosa. Taubat kita hapuskan dosa. Dan taubat orang-orang arif billah yang dekat dengan Allah juga untuk Allah angkat darjat. Sebab tu ada orang kita jumpa, dia dah baik, memang bagus, tapi dia jadi lebih bagus lagi pada usia tua ni. Kenapa lebih bagus? Kesan taubat dia. Secara umum, taubat yang paling mudah, hentikan orang untuk buat maksiat. Ini taubat paling rendah sekali. Dan taubat yang kedua, ialah seorang yang taubat, dia berhenti buat maksiat, dia mula melakukan kebaikan. Dan taubat yang ketiga ialah orang-orang yang istiqamah dengan kebaikannya dan menambah kebaikannya. Menambah kebaikan. Ini juga perlukan taubat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita memang baik dah. Dan kata lain, alhamdulillah, Allah jadikan kita rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sedekah, rajin buat baik.
Kita pun taat mak ayah kita. Banyak dah kita buat. Tapi kita kena ingat bahawa kebaikan yang kita buat itu perlu di-upgrade. Mana ada orang bila dapat dunia, dia redha dengan dunia dia banyak tu, dia akan upgrade. Dan mana orang bila dapat akhirat, dia redha akhirat di setakat tu, dia akan upgrade, dia akan angkat. Kalau tuan-tuan jumpa orang kaya, dia rasa cukup tak dengan dia ada? Tak cukup, dia nak upgrade. Dia ada 2 cawangan, dia buka 4 cawangan, 5 cawangan, 6 cawangan. Dia akan upgrade. Sama juga orang bila buat baik. Apakah kita rasa cukup datang ke masjid, dengar kuliah, berzikir, baca Quran? Cukup. Rasa dah okey? Belum. Kita belum rasa cukup. Sebab selama-lamanya ibadat kita tidak akan cukup. Tidak akan. Maka kerana itu kita bertaubat, moga kita dapat kuat lagi buat ibadat. Moga pada usia tua kita lebih hebat. Dan saya dah cerita bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama. Akhir usia mereka lebih, kita katakan, bersungguh-sungguh dalam ibadat. Padahal mereka sudah terkenal sebagai ahli ibadat. Dah terkenal sebagai ahli taat. Ternyata pada akhir usianya mereka lebih taat pada Allah. Lebih taat. Maka ini orang-orang yang berjaya. Ini peringkat-peringkat taubat. Peringkat taubat untuk hentikan dosa. Peringkat taubat untuk, kita katakan, buat baik. Peringkat taubat untuk tambah kebaikan. Peringkat taubat kita untuk tambah kebaikan. Ini ialah taubat para arif billah dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang bertaubat. Dan memang kita dianjurkan untuk sentiasa bertaubat. Bukan sekadar dengan maksud solat taubat. Bukan sekadar itu. Tetapi memang taubat yang berterusan. Kerana kita tahu kita manusia terdedah dengan buat dosa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu ada satu perangai. Kalau dapat baik, kamu diam. Kalau dapat benda tak baik, kamu mengeluh panjang. Kamu cerita-cerita kat orang. Ada orang yang mengeluh. Yang bila kena musibah, cepat-cepat dikongsi. Tapi bila dapat nikmat, dia tak nak cerita pula. Seolah-olah dia nak menghina takdir Allah padanya. Seolah-olah dia nak mengadu apa yang Allah buat pada dia kepada orang. Maka ini ialah kehinaan orang tu. Kata kita, kalau mak kita yang didik kita, pukul kita misalnya, kita mengadu pada orang, mak kita pukul kita. Walau dipukul pada kesalahan kita, maka kita tak akan dapat keberkatan daripada didikan mak kita. Tak dapat. Seorang anak yang baik, dia tak akan mengadu apa yang mak ayah lakukan pada dia untuk menjadikan dia baik kepada orang lain. Tak akan mengadu. Seorang hamba yang baik, bila Allah Ta'ala takdirkan, dia tak akan mengadu pada orang lain apa yang Allah uji untuk dia. Sebab kata ulama, orang yang mengeluh pada makhluk akan takdir Allah menandakan dia tak ada sabar. Dia panggil faqidus sabri. Tak ada sabar. Sabar tu maksudnya apa? Dia tahan. Lagi, maksudnya tak mengadu pada makhluk akan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Kerana itu Nabi Allah Ya'qub kata apa? Innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Aku cuma mengadukan kesedihanku, kerungsinganku, kesedihanku hanya kepada Allah. Aku mengadu pada Allah. Jadi ada manusia, kalau dia kena sikit ujian, maka mengeluhnya panjang. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pernah buat baik pada dia. Saya hidup susah, Ustaz. Dari dulu sampai sekarang susah. Ya, awak tak pernah senang ke? Tak pernah, susah. Yang awak boleh melihat, awak boleh mendengar itu kan nikmat. Yang awak masih lagi boleh hidup, masih lagi selera makan, selera tidur. Itu orang lain terpaksa bayar harga yang tinggi untuk dapat benda tu. Orang lain nak tidur, terpaksa buat rawatan kat hospital nak tidur. Orang lain mata dia nak nampak cerah, buat lasik je ni, berbelah ribu. Kamu mata terang. Orang lain sebab nak dengar ni, cari alat pendengaran, buat treatment kesihatan puluhan ribu. Kamu je boleh jalan lutut tak sakit, orang lain lutut sakit, naik turun ke hospital. Tak baik-baik. Tetapi bila kita gagal melihat nikmat Allah, kerana kita suka mengeluh, gagal melihat, maka ini orang yang Allah Ta'ala benci. Orang ni sebenarnya sedang menunggu nikmat itu hilang sekaligus. Satu-satu akan ditarik nikmat. Sedangkan kita ni diajar, bila kita diuji, kita sembunyikan.
Tapi bila kita dapat nikmat, kita ceritakan untuk menunjukkan maha baiknya Allah pada kita, untuk menunjukkan betapa luas kurnia Allah Ta'ala pada kita. Disebut dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, "Idza an'ama Allahu azza wa jalla ala 'abdi ni'matan, abba an tura 'alaihi." Allah Ta'ala bila dia beri nikmat, Allah suka nikmat tu dipertontonkan. Allah suka lihat nikmat tadi. Satu hari, ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia pakai baju buruk. Pakai baju-baju yang selekeh. Lalu Nabi SAW kata, "Alaka malun? Kamu ni ada harta tak?" Lalu kata orang ni, "Naam, ya ada." Lalu kata baginda SAW, "Min ayil mal? Harta apa yang kamu ada?" Jawab lelaki ini, "Allah Ta'ala berikan pada saya unta, kambing, kuda, hamba." Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Fa'idha ataka Allahu malan, falyura atharu ni'matillahi alaika wa karamatuhu." Bila Allah beri kamu nikmat, tunjuklah nikmat itu. Kerana Allah suka. Yang kamu pakai baju buruk ni kenapa? Kamu ada harta, belilah baju baru. Kamu ada kenderaan, naiklah kenderaan tadi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita gagal mempamerkan nikmat, maka itu maknanya kita gagal bersyukur pada Allah. Bila kita tidak gembira dengan nikmat Allah, itu tanda kita tidak gembira dengan kurniaan Allah Ta'ala. Bila Allah bagi nikmat kita, kita ada duit, maka belilah pakaian yang baik-baik. Belilah kenderaan-kenderaan yang baik. Biar anak isteri kita selesa, kita pun selesa. Belilah rumah yang baik-baik. Ini kita sebut orang yang ada harta. Yang tak ada harta, maka dia sabar. Yang ada harta, dia tak boleh menyorok. Dia tak boleh, seolah-olah dia cerita musibah je kat orang. Dalam Facebook dia cerita musibah dia je. Dia tak menunjukkan nikmat untuk dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi bukanlah maksud kita, bila seorang tadi tunjuk nikmat, dia pun jadi menunjuk-nunjuk pula, show off. Bukan begitu. Bukan maksud kita, bila seorang itu memang kaya, dia pun beli harga barang dengan harga gila-gila punya. Sebab kita juga kena bersederhana. Sebab yang melampau-lampau, akhirnya dia juga akan kecewa. Dan hadis, Nabi SAW bersabda, "Man taraka al-libas tawadhu'an lillah, wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalin min ayyi hulal iman tasya'a." Kata Nabi SAW, siapa yang tinggalkan pakaiannya, yang tidak membeli pakaian kerana merendah diri pada Allah, sedangkan dia mampu nak beli, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluknya untuk memilih pakaian syurga. Dua hadis ini, satu hadis suruh kita tunjuk nikmat, satu hadis pula kita berendah diri. Apa maksudnya? Maksudnya kita duduk tengah-tengah. Bukan maksud kalau kita kaya, kita pun beli dengan gila-gila. Sampai kita pun tak guna benda tu. Cuma nak tunjuk kaya, buang duit. Maka ini bahaya. Akan menampakkan sombong. Orang yang ambil duit, empas duit, itu tanda sombong. Walaupun dia nak beritahu dia ada duit. Orang ingat saya tak ada duit, dia ambil empas. Itu tak betul. Empas-empas ni bukan cara kita orang Islam. Kita tak empas buku, kita tak empas duit, kita tak empas nikmat. Allahumma illa, melainkan kalau kita dalam kemarahan yang tak terkawal. Kadang-kadang ada orang, dia berada dalam keadaan kemarahan tak terkawal. Maka, moga Allah ampunkan kita. Nabi Allah Musa bila dia marah sangat, dia pun campak kitab Taurat. Kemarahan tidak terkawal. Melihat kemungkaran atau melihat sesuatu. Namun kalau kita masih dalam kawalan, kita jangan hempas apa-apa pun. Jangan menghempas nikmat Allah. Jangan kata hempas yang boleh rosakkan. Hempas yang tak rosak pun tak boleh. Maksudnya, kalau saya hempas duit tak rosak pun tak boleh. Kan ini tanda kesombongan. Dia panggil tarafu' ataupun takabur. Menunjukkan kesombongan. Ya, nikmat Allah ni tuan-tuan, dia ada beberapa pantang dia. Bila Allah beri nikmat, dia ada beberapa pantang-pantang yang kita kena tahu. Sebab sejarah tunjuk macam tu. Yang pertama, pantang nikmat Allah bila kita tak sandarkan pada Allah. Itu satu pantang dia.
Maksudnya ada masalah besar kita nanti. Kita dapat nikmat Allah, kita tak sandar pada dia. Dan pantang dan nikmat Allah kalau kita tak bersyukur pada dia. Tak sebut Alhamdulillah. Tak lama hilang. Dan pantang nikmat Allah bila mana kita sombong. Bila kita sombong, menunggu masa. Dan pantang nikmat Allah bila kita sembunyi nikmat. Ada nikmat sembunyi. Duit banyak dalam bank. Pergi masjid, motor buruk, kereta buruk. Kenapa Ji? Nampak zuhur. Tahu-tahu rumah terbakar, baru jumpa duit dia. Penuh duit. Ada orang nampak dia ni tawaduk. Yelah, rendah diri orang kata, bagus Haji. Bila rumah dia terbakar, dengan duit-duit dia terbakar, habis dia. Nyesal sebab tak guna. Itu kita bagi pantang nikmat Allah. Ingat nikmat Allah, jangan sesekali kita lupa sandarkan pada dia. Ini dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadlillah. Ini daripada kurnia Allah. Jangan lupa, kata tuan-tuan lupa sandar, kejap lagi dia ambil. Yang kedua, jangan lupa syukur pada Allah. Jangan lupa sebut Alhamdulillah. Sikit atau banyak, Alhamdulillah macam kita sebut semalam. Datang tu sebut Alhamdulillah. Jangan datang, sikit nampak. Datang nampak, ni je aku dapat. Tu Alhamdulillah. Nak protes kemudian, Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Yang pantang nikmat Allah yang ketiga, jangan sombong. Sombong yang menyebabkan kita hina orang. Kalau tuan-tuan rasa gembira dengan nikmat, orang tak panggil sombong. Kita beli kereta baru, kita pun keluar. Terus buka ni, bumbung. Kereta kita bukan sekali boleh buka tingkap, bumbung boleh buka. Kaya. Kita seronok orang kampung. Seronok, gembira. Itu tak panggil sombong. Memang semua orang bila dapat nikmat, dia gembira. Dia pun orang ni, orang tu. Kita tak kata sombong dia. Takkanlah kerana orang dia sombong, bagus lah tu. Dia tegur kita. Tegur. Dia bagi salam kanan, salam kiri. Sambil orang jawab salam, kan tengok kereta dia. Waalaikumsalam. Tapi mata tengok kereta. Dia suka. Apakah dia sombong? Tak. Nabi SAW telah sebut, bila ada seorang sahabat tanya seorang gembira dengan nikmat, apakah ia sombong? Nabi kata tidak. Itu fitrah. Tuan-tuan dapat rumah baru, gembira. Fitrah. Mau kita pula tepi tasik, kita buka tingkap, ambil gambar, tunjuk dalam Facebook. Riak ke? Bukan. Itu fitrah gembira. Siapa pun dapat nikmat, dia gembira. Sebab dia manusia, lainlah kalau dia kambing lembu. Tuan-tuan kambing lembu memang dia tak gembira. Tuan-tuan beli kalung emas sekilo, pakarkan pada kambing. Ada dia angkat hidung dia tinggi. Gembira. Tak ada. Dia macam tu makan rumput juga. Sebab dia tak tahu apa. Dia tak ada gembira. Kita tak boleh kata lembu ni sedang gembira kambing. Tak gembira, dia biasa je. Dia sedih pun sama biasa je. Dia tak tunjuk pun. Sebab dia binatang, dia tak ada benda tu. Kita namanya manusia. Takkanlah bila dapat nikmat buat tak gembira. Itu kita kata orang tak ada perasaan. Dia dapat anak, orang kata, Ji, ni orang rumah dah bersalin. Okey, dia ni ada masalah ni. Kita dengar orang rumah bersalin, kita pun gembira. Dapat anak, kita dapat cucu, kita pun gembira. Kita dengar anak kita dapat interview kerja, kita gembira. Kita dengar kita dapat bonus akhir tahun, kita pun seronok. Seronok. Rasa keinginan kita untuk menceritakan pada orang lain. Yang kita maksudkan sombong bila kita hina orang. Kita anggap bila kita kaya, orang lain semua malas kerja. Kita je rajin seorang. Dia orang ni ustaz semua malas kerja ni, tengok saya rajin. Sombong lah tu. Kita semua orang rajin kerja, tapi lah rezeki masing-masing lah. Saya rajin kerja, orang ni rajin kerja. Tapi ada penyakit sebagai orang kaya, bila tengok orang miskin, dia kata malas kerja. Dia pula buat generalize, umum. Kalau dia rujuk pada individu tertentu, betul saat dia memang malas, saya tahu. Dengan niat dia supaya orang ni nasihat dia. Tapi kalau dia generalize macam dia tu, orang miskin ni sebenarnya sebab dia malas. Tuan jangan kata begitu. Sebab Allah Ta'ala mengangkat dunia dan menurunkan dunia. Amal mana kita dengar orang kaya, akhirnya mengkerap muflis. Apakah dia malas? Apakah sudah habis ikhtiar dia? Maksudnya bukan habis ikhtiar dia. Sudah habis rezeki dia. Ikhtiar manusia takkan habis. Tapi rezekinya boleh habis. Kita ikhtiar tu nak hidup ni. Tapi dah umur kita dah habis. Tak boleh buat apa. Doktor buat macam ni, buat macam ni. Untuk dia hidup. Ikhtiar manusia tak pernah habis. Dia ada ikhtiar. Ada orang yang atau nazak, doktor masih ikhtiar biar dia hidup. Tetapi yang jadi
menjadikan dia tak boleh hidup kerana umurnya dah habis. Sama juga saya kata orang yang kaya muflis, apakah dia sudah habis ikhtiar? Kan, ikhtiarnya takkan habis. Orang ni lagi gila-gila ikhtiar nak kembali pada posisi dia, tapi rezekinya sudah habis. Dia buat macam mana pun tak jadi, rezekinya sudah habis, maka dia akan mati. Jadi kita kena faham benda tu supaya kita tak sombong. Hakikat perjalanan rezeki, pangkat, kuasa, semua ni giliran dia panggil, giliran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilirkan manusia. Kadang kita sihat, kadang kita sakit. Kalau itu tak jaga kesihatan tu sakit, bukan sampai masa dia sakit. Nanti kita pula tunggulah. Kita tengok orang ni gauk ni kecil manis teruk sat tak jaga tu. Tunggu giliran kita. Kena kita kanser tu. Nak cakap apa? Kata masing-masing ada giliran, tunggu je lah. Ya tidak salah, bukan saya kata tak salah kita nasihat. Tapi menghina tak boleh. Menasihat yang dibenarkan. Kita kata pada kawan kita, kurang-kuranglah makan gula, saya bimbang awak ni. Apa kecil manis makin naik. Kita kata pada kawan-kawan kita yang penyakit itu, penyakit. Kita nasihat, kita tak sombong. Habis haji macam ni siap? Saya ni belum kena sebenarnya makan sihat. Belum kena. Mudah-mudahan Allah pelihara saya. Sebab itu disunatkan kita, bila tengok orang sakit, kita kata Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang afiatkan saya daripada penyakit kamu. Tapi kita tak sebut kuat-kuat lah. Kita sebut tanda syukur kita. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya daripada kena penyakit macam dia. Tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kita juga sebut pantang nikmat. Ialah bila mana kita sembunyi nikmat. Orang sembunyi nikmat memang dia akan ada masalah. Sebab tu nikmat jangan sembunyi. Antara sebab-sebab orang sembunyi nikmat, yang pertama kerana dia kedekut. Dia takut kalau dia beritahu, habis tumpang. Ramai nak numpang ni. Ramai nak numpang dia. Ada ni nak punya kereta, orang ni nak punya motor. Tak boleh. Saya tak nak beli banyak-banyak, nanti semua nak pinjam. Dia takut. Dalam kata haji kan kereta banyak tak guna, bagilah saya pinjam. Tak boleh. Akhirnya dijual semua biar satu je kereta. Sebab apa? Supaya jangan orang pinjam. Ini satu sebab kenapa orang sembunyikan nikmat. Yang kedua, kenapa orang tu sembunyikan nikmat? Sebab kita katakan dia tak bersyukur pada Allah. Syukur tu tak ada, dia cuma dapat kumpul macam tu je, dia tak ada. Kalau orang syukur, reaksi syukur itu akan keluar satu tindakan yang baik. Reaksi syukur. Tapi dia tak ada reaksi. Umpama kita katakan kalau doktor buat uji kaji pada orang ni, dia tak ada reaksi. Maknanya dia ada sakit. Ketuk lutut, kaki tak naik. Dia ambil tukur, ketuk lutut, tak naik. Awak ada masalah ni, saraf. Orang kalau dia nikmat, spontan dia akan tunjuk. Maknanya dia syukur. Tapi kalau disembunyi, berarti dia tidak bersyukur pada Allah dengan sebenar. Dan kenapa seorang sembunyikan nikmat dia? Dia menyembunyikan nikmat. Selain daripada kita sebut, orang ni mungkin kedekut. Mungkin. Orang ni mungkin tidak bersyukur pada Allah dengan sebenar. Ketiga, kerana dia takut dia ada tanggungjawab pada nikmat tadi. Setiap nikmat dia ada tanggungjawab. Dia bimbang dia akan ada tanggungjawab. Dia bimbang dia akan ada tanggungjawab kepada masyarakat. Dia orang ada ilmu, nanti beritahu ada ilmu, dia suruh mengajar. Malah mengajar. Bila mengajar tak boleh tidur. Baik duduk bawah boleh tidur. Ada orang sahabat-sahabat kita, tuan-tuan. Dia ada ilmu, tapi dia tak nak mengajar. Dan dia tak nak tunjuk dia alim. Bila orang cakap dia diam. Kunci. Sebab apa? Kalau dia cakap mesti lepas tu dia kena kuliah. Orang takut dia. Dia tidak mahu memikul tanggungjawab. Macam contoh tuan-tuan. Ada orang tak nak kahwin. Kenapa dia tak nak kahwin? Tak ada nafsu? Ada. Tapi dia tak nak pikul tanggungjawab. Dia selesa duduk rumah ayah. Dia tak nak nanti dia kena sewa rumah. Nanti dia kena pergi pasar. Nanti dia kena cari duit. Tak nak dia. Ada kadang manusia tidak mahu menggalas tanggungjawab. Sebab itu dia tak nak tunjuk nikmat. Macam saya katakan ada orang berilmu, tak nak tunjuk berilmu. Sebab apa? Dia tidak mahu menggalas tanggungjawab mengajar orang, mendidik orang. Ada orang talented, boleh memerintah, boleh jadi YB dia ni. Bagus. Tak nak dia. Dia tak nak jadi YB. Dia tanggungjawab dia berat. Dia lupa keadaan orang lain sedang mengkhianati amanah, tapi dia masih berada di belakang untuk tidak melaksanakan amanah. Ini antara punca orang menyembunyikan nikmat yang Allah beri pada dia. Dia pandai bercakap. Dia patut jadi khatib kat kampung ni.
Tak nak. Nanti kena khutbah. Tapi apa masalah? Ya, saya nak jalan-jalan susah. Nanti saya kena komitmen masjid ni lah, masjid tu tak boleh. Saya nak bebas. Bagi mereka yang ada kelebihan tapi nak bebas dia bertanggungjawab. Ini punca dia menyembunyikan nikmat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sembunyikan nikmat, kita ada salah satu daripada 3 penyakit. Wa imma kita tak bersyukur dengan sebenar. Wa imma kita memang kedikut supaya nikmat kita tidak dikongsi. Atau kita tidak dikenali dengan nikmat tadi supaya tak ada orang nak berteduh bawah payung kita. Dan yang ketiga, kerana kita tidak mahu mengambil tanggungjawab. Saya tak nak bertanggungjawab. Maka orang ni dia rasa selesa hidup dengan cara dia. Walhal Nabi SAW mengajar kepada kita bahawa ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum li'ayalihi. Orang yang paling baik di sisi Allah, yang paling memberi manfaat kepada hamba Allah. Kalau kita ni kalau boleh, ada sikit je nikmat, terus kita nak jalankan tanggungjawab. Sebab Nabi SAW berkata, balighu anni walau ayah. Kalau kamu tahu satu ayat, kamu kena sampaikan. Saya ni tahu sikit je, saya nak kongsi dengan orang. Nak kongsi. Kalau orang suruh saya ceramah, boleh saya ceramah. Benda yang saya tahu, saya akan kongsi. Tak tahu, saya kata wallahu a'lam. Sebab itu para sahabat, bila mereka mendapat nikmat, yang pertama mereka buat, selain pada bersyukur pada Allah, ialah mereka berkongsi dan mereka menyampaikannya. Sebab itu Islam menjadi subur kerana mereka ialah orang-orang yang bila disampaikan kebaikan dan mereka terus rasa tanggungjawab untuk menyampaikan pada orang lain. Pada sahabat-sahabat Nabi, mereka tak digelar ustaz atau penceramah. Sahabat-sahabat Rasulullah tak panggil ni Ustaz Abu Bakar, Ustaz Umar Al-Khattab macam zaman kita sekarang. Semua sahabat ini mereka berfungsi dengan iman. Mereka dah dapat nikmat Islam dan mereka sanggup ajar orang lain dan mereka menjalankan tanggungjawab. Yang dakwah seluruh dunia ini para sahabat. Yang mereka tak bawa title ustaz, mereka tak bawa title kiai, tak bawa title tok guru. Mereka bawa title Muslim yang bersyukur pada Allah. Sebab orang Islam yang bersyukur, dia akan menyampaikan kebaikan Islam kepada orang lain. Ni ada tunggu ustaz lah, tunggu jadi kiai lah. Kadang-kadang ruang tu dah terbuka. Kena panggil ustaz ni. Susah ke ajar orang mengucap? Susah ke nak bimbing dia Islam sebagai orang Islam yang kamu dah pegang sekarang? Kena ustaz juga. Sebab itu lambat. Setiap kali nak buat dakwah, ustaz tunggu ustaz. Ustaz 2-3 kerak dia. Dan ustaz-ustaz ni pun dia ada keluarga dia. Dia ada komitmen dia. Banyak kerja Islam ni, bila kita terlalu limitedkan pada kelompok tertentu, kita rugi besar. Walau kerja Islam ni kerja kita bersama. Kita tak nafikan adanya kelompok tertentu yang membimbing, yang mereka lebih khusus ahlinya. Tapi bukan bermaksud dan semua benda kita kena tunggu mereka. Dan nak mandikan jenazah, takkan nak tunggu pemandi jenazah, kita pun boleh. Nak sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kerbau, tunggu tok guru tu. Bukankah kita boleh? Kadang-kadang nak tunggu urus, kita tunggu seseorang. Nak Islamkan orang tu, tunggu pejabat agama buka, tunggu ustaz-ustaz tu turun. Tidak, tak bawa. Minggu depan masuk Islam. Sebab apa? Sebab ustaz balik kampung seminggu. Habis yang Islam kita tu buat apa? Dan ini benda-benda yang kita kena baiki. Sebab Islam ini, kalau saya sebut tadi, kenapa Islam berkembang cepat pada zaman sahabat? Sedangkan mereka bukanlah dibawa oleh orang yang namanya ustaz, tok guru, kiai dan sebagainya. Sebagaimana zaman kita sekarang. Kerana mereka memahami mereka ialah Muslim yang bersyukur, yang perlu menyampaikan dakwah. Kalau kita Muslim yang bersyukur, geng-geng kat pejabat, geng-geng kat kedai, pelanggan, kat semua kita ajak kebaikan ini. Kita tak tunggu nak ceramah, nak berdebat sampai menjadi ahli debat barulah. Saya bimbang Ustaz ajak nanti dia ajak saya debat. Tuan-tuan, apakah kita sekali bila mengajak orang masuk, kita rasa macam kita akan didebatkan? Kadang-kadang kawan tu bukanlah nak debat, nak tanya 1-2 soalan je. Dah kuliah dah 20 tahun, takkan tak jawab. Tapi kebimbangan kita tu melampau-lampau. Maka di sini perlu kita tahu bagaimana nikmat itu perlu ditunjukkan. Kemudian kata Syamsul Qadir, kalau para sufi dalam usaha berterusan mereka ialah membuang riak, membuang nifak, membuang sifat bermuka-muka, supaya ubudiyah, perhambaan hanya pada Allah. Maka atas nama perhambaan pada Allah, mereka buang pergantungan mereka pertama pada puji-pujian.
Ini yang masalah besar kita dalam Facebook kita dan sebagainya, kita nak puji-pujian. Ya, dulu puji-pujian kena orang puji, hari ni orang like tu puji-pujian. Padahal yang like tu baca pun tak, dia like banyak-banyak, like semua, dah. Baca tak baca. Kita nak yang tu, padahal tak ada nilai apa pun. Kalau hidup kita bukan dengan pujian manusia. Ya, dia nak like lah, kita tak kisah, bukan kita marah orang like. Dan bukan juga kita bergantung pada orang like, tak, kita okey je, okey. Selagi mana kita tahu benda ni yang Allah suruh, kita nak puji Allah dulu. Hidup dengan pujian Allah. Itu yang kita pedulikan. Kemudian, untuk menegurkan ubudiah kita, kita buangkan pergantungan kita pada manusia. Kalau kita dah sebut Rasulullah SAW berbaiat dengan para sahabat, jangan minta dengan orang. Belajar jangan minta dengan orang. Kalaulah jatuh sesuatu, kita ambil sendiri. Kalau boleh. Allahumma illa melainkan dia pekerja kita, khadam, kena suruh lah. Tidak, dia tak ada kerja. Tapi dalam situasi biasa, kalau boleh buat sendiri, silakan. Itu satu latihan kita. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, semua benda nak suruh bini kita. Dan isteri pula semua benda nak suruh laki dia. Yang suami semua ni, ambil air biar bini. Padahal dia boleh je ambil sekejap. Dia dah duduk kat dapur ni, bini duduk kat ruang tamu. Dia datang senyap, ambil air saya. Uish, pelik. Setengah mereka, pelik sungguh. Dia tak boleh nak ambil air sendiri. Dan isteri pun sama, kadang-kadang nak pergi kedai depan tu, bang, tolong mandu nak pergi depan tu. Awak tak boleh mandu ke? Deseng dah ada. Kereta dah beli, 3 biji kereta tu. Tak boleh nak naik dengan abang juga. Ni, suami dia ada kerja tak? Dia pun nak suruh suami dia. Dah bergaduh pula. Contoh masing-masing, kalau ada benda kita boleh buat sendiri, buat sendiri. Suami suka kalau isterinya ada benda dia boleh buat sendiri buat. Isteri dia suka kalau suami ada benda dia boleh buat sendiri. Kadang-kadang isteri lewat bangun pagi pening kepala. Suami goreng lempeng, apa susah sangat? Nak goreng lempeng tak susah. Letak YouTube depan goreng lempeng. Ya, kalau silap hari pulang boleh jadi roti canai. Artinya bukan benda yang sukar hari ini. Kalau hidup kita sesama manusia, jangan terlalu tunjuk pergantungan. Setiap kali kita tunjuk pergantungan, kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu ada orang tak, pintu kereta pun tak kerti buka. Sebab apa? Driver dia tak buka, dia duduk. Tak boleh masuk kereta. Driver kena datang buka, baru boleh masuk. Itu tidak sampai ke petang tak masuk kereta. Barangkali lah. Dia taklah sampai peringkat tu. Yang ada driver, mentang-mentang driver tak kerti mandu kereta. Sebab apa? Driver tak ada. Dah tak boleh mandu sendiri. Dah dilatih begitu, jadi cacat. Setiap kali kita bergantung pada orang, kita menzahirkan kecacatan kita. Makin lama makin cacat, makin cacat. Last kali teruk pada OKU kita. Sebab bergantung kuat sangat. Kadang nak jadi kuat, hilangkan pergantungan sedikit demi sedikit. Uthman bin Affan, waktu dia dah tua, dengan sakit lagi tua, dia bangun berwuduk cari air sendiri, walau dia boleh kejut khadam dia. Orang kata, ya Amirul Mukminin, kenapa tak kejut khadam ni? Dia kata dia dah penat kerja siang hari, biarlah dia bangun sendiri cari air. Luar biasa dia punya akhlak dia, walau dia khalifah. Kata kita ni yang suka mengetah sangat ni, lebih pada Kublai Khan ni. Mau mengetah. Dia nampak zahirnya macam sedap, tetapi dia akan menzahirkan kecacatan kita. Dan dia juga akan beri satu pendidikan yang tidak baik pada anak-anak kita. Anak-anak kita, aku pun nak jadi bapa, sebab apa? Senang suruh. Jangan. Kita mungkin betul anak kita dengar kita. Anak kita nanti takut anak dia tak dengar tu, dia pun jadi ganas. Jadi ini satu latihan. Saya tak kata kita suruh tu salah. Kita tak kata salah. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak didik diri kita untuk menjadi lebih kuat dengan mengurangkan sedikit demi sedikit pergantungan kita. Boleh buat sini, buat. Suami pun seronok tengok. Ni tengok almari nak alih, kena tengok suami. Buat sendiri, dia buat sendiri. Suami pun terkejut, rupanya isteri aku ni gagah. Almari dia boleh alih sendiri. Ni almari kayu jati ni. Gagah. Jadi suami pun gerung sikit takut. Jadi bila kita sebut kebergantungan pada manusia, Islam ajar kita boleh buat sendiri, buat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, mahakka jildaka mislu dhufrika. Tidak ada yang boleh menggaru kulit kita sesedap kuku kita. Contoh boleh je suruh bini tolong garu abang ni, boleh. Tapi lepas tu cala bala. Lepas tu mungkin ia tak sesedap.
Kita kalau boleh garu sini, Masya Allah, lebih sedap daripada minum air ketika hari panas terik. Boleh garu tempat kita gatal dengan kuku kita sendiri. Oh, sedap. Itu tak ada harga boleh bayar. Maksudnya, bila kemuncak bila kita buat sendiri, dia rasa seronok. Rasa hidup kita ni indah, tak bosan. Dan ramai orang, dia mengeluh masalah bosan, boring lah Ustaz. Kerana banyak kerja kamu tak buat sendiri. Sehingga kita dia macam bosan. Apalah saya ni penyakit bosan, malas dan sebagainya. Kemudian, hilangkan pergantungan kepada semua perkara-perkara yang menjauhkan dia pada takut Allah. Termasuklah dia keadaan pergantungannya pada syurga dan neraka. Tentang syurga dan neraka ni makhluk Allah. Makhluk Allah. Ya, Allah perintah kita rindu syurga, takut neraka. Tapi janganlah kita lupa yang patut kita takut sebenarnya tu Allah yang mencipta neraka. Jangan sampai kita lupa untuk rindu kita sebenar Allah yang mencipta syurga. Saat saya rindunya nak masuk syurga, dengan Allah tak nak syurga. Tadi ni pelik iman dia ni. Sebab tu dalam hadis sebut man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk jumpa Allah, Allah suka untuk jumpa dia. Kita tak disebut man ahabba liqa al-jannah. Siapa yang suka jumpa syurga, syurga suka jumpa dia. Tak. Allah kita nak jumpa. Allah yang kita nak takut. Neraka itu makhluk Allah. Neraka itu juga gerung dengan Allah. Kilat, petir, guruh, makhluk Allah. Sehingga bila kita dengar kilat yang kuat atau guruh yang kuat, kita kata apa? Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kilat atau guruh di langit sedang berzikir kepada Allah. Demikian juga malaikat kerana takutkan Allah. Kita tak perlu takut guruh tu. Allah. Guruh itu dia keluarkan suara kerana takutkan Allah. Maka kita tuan-tuan sekalian kena tahu tentang hakikat. Memang saya takut neraka. Saya berlindung pada Allah dan neraka. Memang saya rindu syurga. Tetapi kerinduan saya tidak boleh mengatasi kerinduan saya bertemu dengan Allah. Ketakutan saya tidak boleh mengatasi ketakutan saya kepada Allah. Saya takut neraka, saya takut. Bila sebut api, saya takut. Tapi dia tidak boleh mengatasi takut saya pada Allah. Kerana Allah tak nak boleh melakukan segala-galanya. Maka ini antara perkara yang dimujahadakan oleh orang-orang yang disebut arif billah, yang menjadikan semuanya kerana Allah. Sebab itu mereka layak menjadi waris pada Nabi. Bila kita sebut apa mereka buat ni, tuan-tuan, tindakan mereka, dia tak akan terkeluar daripada kerangka mengikut Nabi SAW. Sebab itu bila mereka buat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita tak terima benda itu. Walaupun mereka takkan buat. Kita sebut kalau. Mereka para ulama, para arif billah, waqaf, benar-benar berdiri teguh dalam sempadan perintah Allah dan perintah Rasul. Terkeluar sedikit, maka mereka akan bertaubat dan kembali pada jajaran dia ataupun pada, kita katakan, jalan dia. Sebab bila kita sebut orang yang paling kenal Allah, Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang lain pada itu. Dan yang lebih kenal Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita bina ilmu kita, tak boleh lagi daripada apa yang Rasulullah SAW sebut. Bagaimanapun kita bersufi, bagaimanapun kita bertarikat, tak boleh keluar oleh seinci pun daripada syariat. Tidak boleh keluar. Kan itu sempadan yang perlu kita patuhi. Sebab itu bila Nabi kata, ulama yang sebenar, pewaris Nabi ini ialah ulama yang beramal dengan ilmu, yang mengikut apa yang Nabi SAW buat. Bukan mukjiz, bukan karamah para ulama atau para wali, dia datang daripada benarnya ikut dia pada Allah Ta'ala. Benar pada dia mematuhi perintah Allah dan Rasul. Seorang yang benar-benar ikut perintah Allah dan Rasul, maka datangnya karamah dia. Tapi kalau tidak, maka karamah tak akan datang. Yang datang cuma istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.